Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dengan sesi PNP kita yang teori. Minggu lepas kita dah buat praktikal. Jadi sebelum tu saya nak cek semak kehadiran para pelajar dulu. Kejap saya kira Ada 23, okey. Okey, cukup. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak minta para pelajar untuk duduk dalam kumpulan yang diberi pada minggu lepas, di mana teori amali minggu lepas. Amali minggu lepas kita ada buat satu kumpulan mikro untuk para pelajar buat tugasan amali dengan ahli kumpulan, dan ada sesi pembentangan kan. Jadi minta para pelajar untuk bergerak sekarang. Okey. Jadi pada kelas minggu lepas untuk teori kita ada belajar beberapa jenis lukisan. Ada siapa boleh jelas kat saya ada berapa jenis lukisan? Azia? Saya tahu ada dua je cikgu. Dua Ha. Apa dia? Lukisan isometrik dengan lukisan ortografi. Betul. Okey, betul lah, kita ada belajar tentang lukisan isometrik dengan ortografi. Jadi pada sesi kelas yang seterusnya kita akan masuk kepada topik yang seterusnya lah, iaitu lukisan grafik komponen elektronik. Ni masuk kepada topik yang lebih spesifik lah untuk kos, untuk bidang kamu semua kan. Jadi kita boleh rujuk slide yang saya akan bentangkan. Dan saya ada bawa beberapa kertas penerangan. Jadi saya akan edarkan sebentar lagi kepada para pelajar untuk memahami konsep. Dan dalam kertas penerangan tu ada juga disediakan lab sheet untuk amali yang seterusnya. Jadi teruskan. Jadi untuk simbol grafik komponen elektronik, kita yang pertama sekali nak memahami lukisan tersebut perlu memahami satu konsep, iaitu simbol tersebut. Bila kita tidak faham tentang apa yang dikatakan simbol, kita tidak dapat melukis, melakar dan membayangkan bagaimana satu litar itu beroperasi tanpa ada simbol tu. Jadi dalam kertas penerangan tu ada menulis tentang komponen elektronik dicipta untuk setiap jenis yang berbeza supaya dapat mudah mengenalinya. Dekat sini analogi mudahnya kita memahami satu simbol tu dengan berbagai-bagai lakaran untuk memudahkan kita memahami fungsinya. Itu daripada analogi mudahnya lah. Dan seterusnya, simbol grafik elektronik boleh dilukis mengikut kepiawaian antarabangsa. Jadi yang uniknya simbol grafiknya, simbol elektronik, dia lebih kepada kepiawaian internasional. Kebanyakan negara menggunakan kepiawaian yang sama. Sebab dia lebih, orang kata, standard untuk menggunakan kepiawaian yang sama, supaya bila masuk satu negara dia tidak berubah banyak sangat. Contoh komponen kapasitor, komponen transistor, komponen voltage, bateri dan sebagainya, dia takkan berubah banyak sangat. Tapi kita Malaysia ada mengikut kepiawaian yang standard lah, iaitu kepiawaian ASA. Jadi ada beberapa simbol asas yang para pelajar perlu memahami bentuknya, fungsinya dan bagaimana dia beroperasi dalam satu litar. Jadi bila para pelajar dapat memahami dari segi fungsinya, jadi untuk memahami dari segi perjalanan litar ni, maka mudah para pelajar untuk memahami keseluruhan operasi litar. Boleh ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Ada? Tak. Faham kan? Faham. Okey, saya teruskan ya. Okey. Okey, untuk kaedah, kita masuk kepada kaedah terus lah. Jadi beberapa kaedah untuk melukis beberapa komponen lah. Yang ini saya tunjukkannya secara teori saja, akan datang untuk kelas amali kita
kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dan para pelajar boleh cuba sendiri. Jadi untuk saya bagi satu contoh, lepas ni para pelajar boleh ikutlah contoh ni di dalam kumpulan masing-masing untuk sesi teori, sesi amali yang akan datang. Jadi kita tengok pada contoh saya lukis simbol transistor. Ada NPN dan PNP. Ada dua jenis transistor. Dan lukisannya pada sudut yang di bawah 45 darjah dan di atas 45 darjah. Lukisan dia Macam ni ya cikgu? ya betul. Wah, okey. Tapi dia ada orang kata apa? Ada ukuran, ada dia punya dimensi yang kita perlu ikut. Setiap satu lukisan simbol ni dia tak boleh lampau besar sangat, tak boleh lampau kecil sangat, dan setiap simbol perlu sama dia punya ukuran dia. Sebab sekiranya kalau berbeza, ini penting bagi seorang engineer ataupun kita panggil pembantu engineer lah, untuk melihat satu lakaran lita kan, untuk lakaran lita penuh. Jadi dia penting untuk engineer melihat, membaca satu lita tersebut dengan ukuran yang sama, sebab dia ikut standard. Itu yang penting, ikut standard. Jadi contoh yang kedua, kita lukis yang mudah sikit lah. Yang mudah sikit. Pertama tadi kita lukis transistor. Yang kedua kapasitor. Kapasitor. Untuk kapasitor ni, dia cara lukisannya kalau ikut dalam standardnya, dia simple. Dia bentuk, kalau boleh, kalau satu lukisan tu bentuknya panjangnya, kalau contoh 1 cm, sebelah kiri pun 1 cm. Jadi atas ni pun kalau dia lebih, atas ni kita lebihkan 1.5 cm, dan bawah sebelah kiri pun lebihkan 1.5 cm. So tinggi dia 1.5 cm. Dan seterusnya panjang ni pun panjang ni 1 cm. So dia ada orang kata perubahan, orang kata apa namanya, dimensi tu dia berbeza kalau ikut panjang dengan panjang dan tinggi dia. Dia kalau macam kapasitor ni, dia perlu tak boleh panjang sangat, tak boleh pendek sangat. Nanti dia jadi lain. Sebab standard dia memang dia macam tu. Okey, setakat ni boleh faham Okey, faham. Okey, bagus ini. Okey, jadi untuk yang seterusnya, selepas ni nanti nak minta para pelajar untuk bila dah kenal satu kapasitor tu, simbol tu, nanti untuk amali nanti kita akan sesi lukis, melakar, melukis, dan seterusnya akan ada pembentangan daripada setiap kumpulan mikro ni. Boleh? Boleh. Okey, melukis dengan bantuan plat pencontoh simbol elektronik. Ni ada beberapa kelebihan lah kalau kita ada satu plat pencontoh simbol elektronik ni. Dia dah ada lengkap. Kalau kita nak buat bulat tu besar mana, dah ada dia punya template untuk kita tinggal nak letak lukisan je. So kita follow pada template ni memang dah lengkap lah. Contohnya simbol speaker kan, dah mudah, dah ada dalam ni semua. So kalau ada benda ni pun lagi mudah lah untuk para pelajar buat lukisan tersebut. Jadi seterusnya melukis gambar rajah blok daripada lita skema. Jadi gambar rajah blok ni, ini seperti mana kita tengok dalam slide ni, gambar rajah lita ditukar kepada gambar rajah blok seperti yang ditunjukkan, iaitu bentuk segi empat. Untuk simbol pembesar suara dan mikrofon sambungkan terus pada punca keluaran yang ditunjukkan dengan anak panah arah keluar dari blok itu. So para pelajar bukan dia setakat pandai orang kata membuat lakaran, tetapi pandai untuk menukarkan daripada litar skematik dan menukarkan litar skematik kepada litar gambar rajah blok. Seperti mana kita tengok kepada contoh ni, dia mula-mula memang dia bagi satu litar skematik yang penuh. Tengok ada speaker, ada transistor, ada resistor, ada pelintang.
dah ada mikrofon kan, mikrofon kepada pembesar suara ni. Jadi bila mana kita menukarkan kepada gambar rajah blok, dia jadi lebih mudah. Untuk mudah tersebut, contohnya mikrofon, penguat dan dia jadi pembesar suara. Jadi ada 3 peringkat kat situ lah untuk gambar rajah blok. Jadi kita masuk kepada melabel gambar rajah blok. So kenapa kita nak label gambar rajah blok ni adalah untuk memahami satu label tu dengan tanda label. Jadi kita dapat baca setiap gambar rajah blok yang disiap lukis hendaklah dilabel mengikut nama peringkat litar skemanya. Selain daripada melabel nama peringkat, setiap blok hendaklah juga dilabel bentuk gelombang isyarat pada punca-punca masukan dan punca keluaran pada rajah blok tersebut. Jadi melabel ni dia lebih kepada setiap satu litar skematik seterusnya menukarkan kepada gambar rajah blok dan melabel gambar rajah blok tersebut bagi memahami satu orang kata perjalanan litar tersebut. Seterusnya melabel bentuk gelombang pada gambar rajah blok. So setiap gambar rajah blok ni ada gelombang lah, ada gelombang yang di apa yang akan dikeluarkan lah output dia kan. Jadi bentuk gelombang isyarat boleh dilabel pada gambar rajah blok bagi kegunaan membantu memahami kendalian setiap peringkat. So setiap peringkat, contoh daripada mikrofon ke speaker tadi kan, dia daripada penanda dan seterusnya pengesan dan penguat audio. Dia sampai kepada mula-mula pengesan tu, dia simbol untuk apa namanya, untuk gelombang tersebut dia mengecil dan bila menukarkan kepada audio jadi membesar. Di mana ada gelombang yang orang kata suara yang kita keluarkanlah daripada mikrofon. Seterusnya litar elektronik. Ni kita masuk kepada yang tajuk spesifik lah. Setakat ni semua boleh dapat kan? Dapat. Okey. Kita teruskan lain. Okey, kenapa kita nak lukis litar elektronik ni? Okay, tujuan skematik tengok dia kata apa? Tujuan skematik diagram dilukis ialah untuk memudahkan memahami tugas setiap komponen yang terdapat dalam satu unit. Kita tengok gambar rajah ni, dia menunjukkan hubungan antara komponen dan kedudukannya. Jadi bila kita faham satu simbol, fungsi satu simbol dan seterusnya kita faham satu litar punya kendalian, kita faham litar ni dia nak menjana apa, nak menjana tenaga apa. Contoh ni kita tengok litar transformers kan, litar transformers daripada step pergi kepada step out lah kan, untuk membesarkan tenaga kan. Bila kita tengok gambar rajah litar ni, dia lebih kepada memahami kendalian satu litar ni, skematik ni. Itu pentingnya litar elektronik ni. Dia lebih kepada nak memahami kendalian bagaimana setiap komponen itu beroperasi. Dan seterusnya melukis litar skema daripada lukisan gambaran. Jadi kita tengok kaedah yang untuk melukis, merangka dan membentuk litar. Jadi kita tengok beberapa contoh lah. Yang pertamanya kita boleh lukis bentuk contoh pelintang macam ni, petak je lah kan, gambar bulat. Macam ni satu, yang pertama. Yang kedua kita boleh lukis gambar pelintang macam ni, pergi kepada bawah ni. So ada beberapa kaedah yang kita boleh lukis ikut kesesuaian satu litar tersebut. Sebab tak semestinya kita nak lukis satu litar komponennya. Contoh dia selari, kita lukisnya tempat-tempat lain. Contoh kita tak kreatif dalam membuat litar. Itu yang pentingnya satu litar ni. Seorang tu perlu kreatif untuk letakkan setiap komponen tu, selari, siri dan seterusnya kita letakkan pada tempat yang betul pada satu litar tersebut lah. Jadi pelajar dapat orang kata gambaran lah bagaimana satu litar beroperasi daripada mula sampai habis, daripada input and sampai ke output dan seterusnya. Penjanaan satu litar beroperasi, dan kita melukis ni berdasarkan standard kepiawaian yang digunakan. Faham semua?
Faham cikgu. Okey, bagus. Aduh, Allah. Okey, apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa membuat perangkaan dan penyusunan atau simbol komponen? So kita dapatlah kata apa ya? Kenapa kita nak kena buat perangkaan ni ataupun penyusunan atau simbol ni? Satu ni contoh simbol yang kecil-kecil ni nak buat 1 liter. Kenapa nak buat benda tu? Kenapa nak buat 1 liter tu? Yang pertama sekali kita nak kenal pastilah simbol komponen yang terdapat satu lukisan gambaran. Bila kita dah faham satu simbol liter, kita dapat kenal pasti simbol komponen yang terdapat satu lukisan gambaran. Kenal pastilah lukisan simbol ni apa dia, namanya apa, fungsinya apa, kita dapat faham satu-satu simbol tersebut. Jadi yang kedua, kenal pasti penyambungan setiap komponen dengan komponen lain. Bila satu komponen menyambungkan satu komponen yang lain, contoh kapasitor disambungkan dengan perintang. Jadi kapasitor menyimpan tenaga, perintang dia menyekat voltan supaya tidak terlampau banyak yang mengalir. Jadi bila kita memahami penyambungan dia, kita dapat faham macam mana setiap komponen dia beroperasi dengan setiap penyambungan yang berlaku. Okey, boleh dapat ya? Boleh cikgu. Okey. Yang seterusnya, kenal pasti penyambungan pada setiap terminal dan kaki komponen kepada komponen yang betul. Okey, kenal pasti ni penting. Contoh, kenal pasti penyambungan pada setiap terminal atau kaki komponen kepada komponen yang betul. Okey, kaki terminal ni contoh terminal kita dapat lihat kapasitor anode dan kathode. Macam mana tengok kakinya? Tengok kakinya panjang, anode, kakinya pendek, kathode. Contoh, dah pasti penyambungan. Lepas tu pentingnya kita tengok penyambungan ni tak boleh main suka hati je. Dia ada kaki-kaki yang panjang pendek, anode dan kathode. Perlu lihat positif dan negatifnya. Kalau kita salah, dia akan jadi trik. Dia akan jadi, kalau lebih teruknya, meletuplah dekat satu komponen tersebut. Dan yang terakhir, rangka bentuk liter yang hendak dibina dan penyusunan setiap komponen. Ni yang penting lah. Kita dapat rangka bentuk liter tu daripada komponen, daripada simbol tu membentuk satu liter. Dapat rangka macam mana nak buat liter mikrofon kepada speaker, transformer, step up, step down. Macam mana nak buat benda tu? Dengan cara merangka ni lah kita dapat memahami konsep. Bila memahami konsep ni, kita dapat merangka keseluruhan liter. Okay? Okey cikgu. Kalau kita salah kaki dia tu memang dia akan meletup je ke? Kalau kakinya ni salah terminal. yang cathode anode tu. Itu ada beberapa kata apa ya? Pesan lah. Dia takut je kalau meletup. Dia memang agak takut sikit lah sebab dia bermain dengan elektronik kan, main dengan elektrik juga. Sebab puncanya daripada elektrik kan, kita menyalurkan bateri atau menyalurkan voltan kepada dia, kepada elektronik, kita bagi kepada elektronik. Jadi bila kita bagi satu, itu penting kita belajar simbol dengan fungsi dia dan juga dia punya terminal dia. Bila kita memahami satu terminal kiri dan anode, cathode, positif dan negatif, kita buat liter kita lebih berhati-hati. Dan contohnya liter, contoh handphone lah, kita ambil analoginya handphone, dia ada liter, macam-macam liter dan dia ada chip lah yang kecil. Bila kata komponen ni kepada chip, so dia perlu kaki yang betul. Kalau dia terbalik, dia tak boleh sampai kepada chip tersebut. Chip tersebut tak boleh beroperasi. Sebab apa? Sebab dia menolak. Contoh dia hantar maklumat semua kan, tapi kakinya terbalik kan. So dia menghantar balik, dia macam tendang balik orang kata. So pentingnya kita belajar kaki terminal ni supaya orang kata penyambungan yang betul dan seterusnya melancarkanlah orang kata sesi penghantaran maklumat ataupun voltan lah kan. Boleh faham? Faham cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih Nasiah tanya. Melabel lukisan liter skema. Okey, yang ni pun penting juga. Melabel ni lah yang penting lah sekali orang kata kan. Dah lepas kita merangka satu lukisan dan seterusnya kita orang kata faham simbol dan masukkan satu lukisan juga membentuk satu liter. Yang penting label liter ni untuk kita orang kata
ini untuk yang basic lah, untuk label ni. Untuk yang orang kata professional peringkat kejuruteraan engineer memang tak perlukan lah label ni, sebab dia akan faham bentuk kita ni, bentuk skematik. Tapi pentingnya melabel untuk kita orang kata membaca dengan jelas apa yang kita lukis ni dan seterusnya lah kan. Jadi kita melabel ni penting untuk kita memahami lah. Okay. Jadi untuk sesi teori kali ni dah selesai. Jadi rasa sampai sini dulu lah kelas kita. Tapi nanti saya nak minta pelajar untuk menjawab soalan lah dalam kertas penerangan. Saya nak edarkan tadi kertas penerangan kepada pelajar. Jadi nanti setiap bulan jawab. Lepas tu untuk kelas amali seterusnya, petang lah kelas amali kan. Petang ni kelas amali hantar kepada saya, dan seterusnya kita akan buat lah amali amali lukisan. Jadi ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada, kita sampai sini dulu lah. Jadi petang ni kita jumpa untuk sesi amali. Okey, cikgu. Okey, terima kasih semua atas perhatian semua. Ataupun yang tak faham, nanti kita akan jelaskan lah sesi amal yang akan datang. Okey. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.